أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين رب العالمين. قال المصنف رحمه الله. Kat mana kita berhenti? Bawah sebelah kiri. Dan ada pun. قال المصنف رحمه الله. Dan adapun menakutkan, maka firman-Nya bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui ia akan batin barang yang mengerjakan kamu akan dia, seperti mengetahui ia akan zahirnya. Qala al-musannif rahimahullah. Dan adapun menakutkan, yakni menakutkan kita dari melakukan kejahatan. Jadi kita al-musannif pengarang masih lagi menghuraikan maksud ayat. Hak kita baca dulu di atas Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, al-ayah surah An-Nur ayat yang ke-30. Jadi di dalam firman Allah ini ada mengandungi targhib, dia panggil, dan ada juga mengandungi tarhib. Targhib artinya mempergemarkan. Targhib yaitu Allah Ta'ala mempergemarkan kepada kita supaya membuat amal kebajikan. Dan targhib menakutkan apa? Menakutkan kita dari melakukan kejahatan, dari melakukan maksiat. Mana pula bunyi tu? Kereta macam kereta saya. PJE. Ha, kereta PJE.
Betul, PJA. Pergi tengok cepat. Ganggu tu. Tak apa dah. Baik, kita sambung balik dah. Jadi Allah Ta'ala dalam ayat ini telah mempertakutkan kepada kita dari melakukan kejahatan. Maksudnya jangan duk buat kejahatan ini. Nah, jadi apa yang Allah Ta'ala beri amaran, peringatkan kepada kita, maka firman Allah bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui ia Allah akan batin barang yang mengerjakan oleh kamu, akan barang. Apa maksud batin barang yang mengerjakan kamu? Yakni yang kamu sembunyikan, perbuatan yang kamu sembunyikan, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Apa perbuatan yang kita buat, baik yang kita zahirkan ataupun yang kita sembunyikan, semuanya diketahui oleh Allah. Tu maksud dia. Seperti mengetahui oleh ia Allah akan zahirnya tu barang yang mengerjakan kamu akan dia. Ni yang kita panggil zahir dan batin. Zahir, yang kita buat suatu perkara secara terang-terang, tu orang panggil zahir. Maksud secara terang-terang tu apa dia? Maknanya kita buat di hadapan orang. Kita melakukan sesuatulah perbuatan di hadapan orang. Orang melihat perbuatan yang kita lakukan. Itu dipanggil zahir. Batin yang kita sebutkan reti dia tadi, sembunyi tu, yang mana perkara ni kita buat tidak terang-terang, lawan kepada zahir. Orang tak nampak, orang tak tahu perkara yang kita buat tadi. Ni ceritanya khusus berkaitan tentang perkara jahat. Maknanya benda maksiat yang kita buat, walaupun kita buat sembunyi-sembunyi, kita buat seorang-seorang kita, tu maksud dia. Siapa pun tak nampak, siapa orang pun tak tahu, tetapi Allah Ta'ala Maha mengetahui. Tu maksud dia. Baik, maka selagi membalas ia Allah akan dia, yakni akan barang yang mengerjakan kamu, akan dia. Maksudnya tak kiralah perkara baik ke yang kita sembunyikan tadi, kita sembunyikan dari pengetahuan orang, ataupun perkara jahat ke yang kita sembunyikan tadi, selagi akan dibalas. Maksudnya Allah Ta'ala akan membalas setiap perbuatan kita, baik sama ada perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang jahat. Perbuatan yang baik
sememangnya balasan dari Allah ialah syurga. Perbuatan yang jahat sememangnya neraka. Tu maksud ayat. Tak kira lah yang kita sembunyikan tadi amal kebajikan, kita bersedekah lah contohnya, kita bersedekah ni sembunyi-sembunyi. Kita bermasalah kalau kita bersedekah secara terang-terangan. Payahlah nak pelihara daripada penyakit riak lah, daripada penyakit ujub lah. Kalau kita berasa payah tang segi situ, kita bersedekah sembunyi-sembunyi. Bukan kita tak mau sedekah terang-terang, boleh, memang itulah yang disuruh, tetapi kalau menyebabkan sedekah kita jadi maksiat, kerana timbul riak, kita sembunyikan. Boleh pahala tak kalau sedekah itu, sedekah kita itulah kita sembunyikan? Boleh juga pahala. Saya lagi kena tunjuk depan orang baru kata boleh pahala. Kalau buat kebajikan orang tak nampak, orang tak tahu, takut tak boleh pahala. Tidak, bukan lagu tu. Baik, tengok ada lagi keterangan dia. Jika ada ia yang baik, barang yang mengerjakan kamu akan dia tadi, situ dhamir ia. Jadi katanya pengarang, jika adalah ia barang yang mengerja oleh kamu saat ni, yakni barang yang kamu sembunyikan, kamu sembunyikan ibadat kamu, cukup padan Allah Ta'ala sahaja yang melihat, kerana apa? Nak pelihara daripada riak, nak pelihara darilah segala maksiat baik yang zahir, baik yang batin ke. Nescaya kalau yang kamu lakukan itu ialah amalan yang soleh, itulah maksudnya yang baik, membalas ia Allah dengan pahala, boleh pahala dan kesenangan, dan dapat kesenangan dalam kubur kamu senang, di akhirah pun kamu senang esok, dan syurga, dan Allah Ta'ala balaskan dengan balasan syurga. Situ duduk maksud ayat dia. Jadi sama ada amalan yang kita lakukan ni amalan soleh yang kita buat secara terang-terang, ada ibadat yang mesti dilakukan secara terang-terangan. Contohnya solat berjamaah, orang laki-laki mesti lakukan di tempat-tempat solat berjamaah. Tak boleh pakai duk semayang jemaah di rumah masing-masing, tak boleh. Dia ada ibadat yang kena dizahirkan, ada ibadat yang disuruh kita sembunyikan. Nak solat sunat ke, nak solat sunat lah, afdal kita buat di rumah. Kalau solat fardu berjamaah, afdal kita buat di tempat semayang berjamaah, di masjid ke, di menaksah ke, ikutlah. Dia ada bahagian-bahagian dia. Jadi boleh pahala yang kita buat tu secara terang ke, secara sembunyi ke, tang segi pahala, tang segi syurga, ya, ini kita panggil targhib, mempergemarkan. Kita digalakkan berbuat amal ibadat. Kalau yang berkenaan dengan sembunyi tadi, cara kita sembunyikan, maka ada balasan baik dia. Itu maksud targhib. Tarhibnya pula dan jika ada ia barang yang mengerjakan kamu itu,
ialah kejahatan. Kan, siapa-siapa dia yang duk buat maksiat. Siapa duk buat benda-benda haram, sama ada secara zahir ataupun secara sembunyi tadi, maka membalas ia Allah dengan seksa dan api neraka. Maka jawabnya fa inna lahu nara jahannam. Kan, wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa-siapa duk buat maksiat terhadap Allah dan juga terhadap Rasulnya, fa inna lahu, maka sesungguhnya bagi dia nara jahannam, neraka jahannam. Tu ayat Quran kata tu, firman Allah. Baik, begitulah, mudah saja nak faham, kan? Tak ada nak payah mana. Buat baik dibalas Tuhan dengan baik. Kalau kita buat jahat, balasannya jahat. Jahat tu maksudnya neraka lah. Baik. Dan firman-Nya Allahu Ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Di bawah tu surah Ghafir ayat yang ke-19. Muka surat ataupun ayat yang ke-19. Pergi rojok di sana. Baik, artinya, arti firman Allah, mengetahui oleh Allah Ta'ala akan khianat segala mata. Ada satu gelaran istilah pada mata kita dipanggil buat khianat. Mata pun rupa-rupanya ada melakukan khianat. Khianat daripada mata kita ni Allah Maha mengetahui. Baik, apa maksud khianat segala mata? Maka iaitu, maksud khianat segala mata ni, mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan. Dia tengok benda maksiat secara curi-curi. Tu maksud dia. Itulah yang dimaksudkan dengan khianat. Sahabat Nabi nama Abdullah ibnu Abbas dalam mentafsirkan ayat ini, dalam menerangkan maksud mata tu buat khianat, lalu Abdullah ibnu Abbas menyatakan maksud khianat ni, khianat mata ni maksudnya seseorang tu dia memandang, melihat akan yang haram dilihatlah. Dia tengok contohnya orang laki-laki, dia tengok satu orang perempuan, bukan mahram, bukan isteri dia lah maksudnya. Jadi apabila orang lain nampak, apabila orang lain lihat dia tu sedang melihat akan perkara yang haram, lalu dia palingkan mata dia tengok ke lain. Nampak dia paling tengok ke lain. Kemudian apabila orang di depan dia tu dah tak perhati dia, tak pedulilah ke dia, kan, maka dia kembali tengok semula benda yang haram tadi. Atau orang panggil curi-curi. Curi-curi melihat perkara yang haram. Maka inilah maksud
khianat. Dah, maknanya dia lebih takut kepada makhluk daripada Allah. Pasal apa apabila orang tengok dia paling tengok ke lain? Dia takut ke orang hak tengok dia tu. Kan? Takut orang duk keji dia ke, orang duk hina dia ke, orang duk kutuk dia ke, kan? Orang duk mengata dekat dia ke, orang duk cela dia ke. Itulah maksud dia takut. Dia bukan takut ke Tuhan. Dia tak takut azab Allah. Kan? Dia tak takut siksa neraka. Iaitu dia tak peduli. Dengan dalilnya, apabila manusia berpaling dari melihat dia, dia tengok semula perkara yang haram tadi. Maknanya bukan takut ke Tuhan, takut ke makhluk, orang panggil. Ni Allah Ta'ala maha mengetahui. Buat maksiat tu secara terang-terangan ke, secara sembunyi-sembunyi ke. Ni orang panggil sembunyi-sembunyi lah ni, hak curi ni, khianat ni. Baik, Allah maha mengetahui. Dan mengetahui ia Allah Ta'ala akan barang yang menyembunyi oleh segala hati. Yang kita duduk dalam hak perkara, hak duduk terdetik, hak duduk terlintas dalam hati kita tu. Hak hati kita duduk kata sekian tu. Orang lain mana ada dengar? Ya, makhluk lain mana tahu apa yang kita duduk kata dalam hati kita. Tetapi Allah maha mengetahui. Tu maksud dia. Apa dia barang yang disembunyikan oleh hati kita tu? Daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Kan? Cita-cita hati nak buat benda haram, cita-cita hati nak buat kebajikan, amalan soleh. Semuanya Tuhan tahu. Kan? Tak ada istilah apa yang berlaku pada kita makhluk ni, kan? Baik yang dizahirkan, baik yang disembunyikan. Kok kita berkata ada perkara yang Tuhan tak tahu? Tak ada. Semuanya Tuhan tahu. Ini ilmu Allah Ta'ala ta'aluk kepada sekalian perkara, kan? Perkara wajib, perkara mustahil, perkara yang harus ni kita ni. Wa imah hak duk terlintas, wa imah hak hati duk kata tu, ya aku nak sedekah, kan? Boleh pahala dah di situ. Niat nak buat baik, cuma niat nak buat maksiat tak boleh dosa lagi. Hanya berdosa apabila kita melakukan maksiat tersebut. Tentu sikit ada bezalah. Tang niat nak buat kebajikan dengan niat nak buat maksiat. Maksiat tu ikutlah. Pasal itu kita kena bukan hanya setakat jaga luaran kita saja. Dalaman kita pun kita nak kena jaga. Dalaman kita ni, qalbi kita ni, yang kita panggil bahasa kita, bahasa Melayu kita ni, hati kita ni. Kena jaga, kena bersih, kena cuci. Jangan ada perkara-perkara yang diharamkan. Sebab yang melakukan maksiat ni bukan hanya anggota setakat anggota zahir saja. Anggota batin, anggota hati ni pun juga ada ketika, ada kalanya juga melakukan maksiat. Seperti ujub tadi ni, kan? Seperti berasa begah, kan? Berasa menyombong, kan? Berasa besar, hasad, dengki lah apa tu, maksiat batin semua tu. Kena bersih, cuci, bagi bersih luar dalam. Jangan duk kotak luar ke dalaman kita ke, jangan ada kekotoran. Kalau luaran dia panggil hissi, kalau dalaman dipanggil batini. Itu saja, ibarat je, perkataan je,
Cuma maksud dia yang kita sebut tadi, kan? Tak pandai nak cakap pun tak apa, tapi bagi betul kita beramal dengan apa hak kita duk belajar, duk mengaji tu. Baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblisa faman tarakaha adzaqahu Allahu ta'ala ta'ma ibadatin tasurruhu. Perhati elok sekali lagi hadis ni. Hak kita yang ana sebut selalu 2-3 minggu lepas, kan? Awat yang kita ada buat amal ibadat tapi tak seronok. Ni hadis dia, kan? Awat yang berasa tawak, ya, kan? Tak ada rasa manis lah duk semayang, tak ada seronok buat aku semayang, kan? Ikutlah buat ibadat apa pun. Ni pasal dia sekali lagi lah, ni hadis Nabi ni. Baik, arti sabda Nabi bahawasanya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu ialah seperti anak panah yang beracun. Umpama. Baik. Jadi artinya bahawasanya memandang, melihat, maksud memandang tu melihatlah, kepada tempat yang elok. Maksud tempat yang elok ni yakni anggota. Boh makna lah gitu. Iaitu anggota daripada tubuh perempuan itu. Maknanya kita duk lihat, duk perhati ni orang laki-laki ni, tuju ke orang laki-laki. Orang laki-laki apabila dia melihat akan tempat yang elok, maksudnya segala keelokan di tubuh badan seorang perempuan. Seorang perempuan tu tolaklah isteri dia. Isteri dia tak ada lorat tak mana lah, kan? Ni hak lorat, ni hak haram ni, kan? Isteri dia tu halal, tidak haram, kan? Baik, ini yang tidak halal ni haram. Jadi maksud tempat yang elok daripada tubuh badan orang perempuan ni tang mana? Tempat yang elok. Adakah pada orang perempuan ni tempat yang elok dan tempat yang tak elok? Kan? Takut kita pergi salah faham tang tu. Takut pergi faham tempat yang elok. Kalau kita tengok tempat yang elok je yang haram, yang berdosa. Kalau kata kita tengok tempat yang tidak elok pada tubuh badan orang perempuan, tidak berdosa. Takut faham lagu tu. Sebab tu kita terjemahkan arti tempat yang elok ni iaitu seluruh anggota tubuh badan seorang perempuan. Ni tidak menjadi qaid. Takut kita pergi faham qaid hukum haram kita melihat seorang perempuan sekiranya pada tubuh badannya yang elok. Kalau tubuh badannya yang tidak elok, takut kita sangka tidak haram kita melihatnya. Tidak. Bukan qaid. Ni orang panggil apa? Libayanil waqi'. Ayat ni cerita tentang keelokan tubuh badan orang perempuan ni, nak ceritakan hakikat.
Hakikat dia seluruh tubuh badan orang perempuan tu, sama ada yang aurat ataupun yang bukan aurat, muka ke, tapak tangan ke, ataupun yang aurat tu lah, hak haram kita tengok tu kan, yang haram dia buka tu, sama aja. Pasal ada satu hadis yang lain, apabila satu orang laki-laki dia melihat seorang perempuan, maka syaitan ni, syaitan daripada kalangan jin kafir ni, dia akan mencantikkan, menghiaskan, mencantikkan perempuan yang dilihat oleh seorang laki-laki tadi. Orang laki-laki tu tengok perempuan tu segak sungguh, cantik sungguh, biar tok war dah. Dia tak syarat kata orang muda. Sekali kata orang tua tak apa kot, ada Tok Wan tengok tok segak kan, tua gu dengan tua lah. Muda macam orang muda lah kan. Dia tak ada beza nah. Segi boleh tengok ni kan, kok kata orang muda tak apa, yang tu yang salahnya kalau tengok. Kalau yang tua tak apa, boleh tengok, tak ada hukum lagu tu kan. Dia serupa je. Dalam menutup aurat, orang muda pun wajib kena tutup aurat, orang tua pun wajib kena tutup aurat. Saya pergi faham kata orang tua boleh buka aurat, siapa nak suka dah kat saya umur 70 dah jalan pun tak larat dah, tua dah, rambut tu putih bernyala-nyala dengan uban dah. Baik, dia tak nak kira. Hak daripada duk tangkap majlis agama, orang tangkap tu hak tua banyak kan. Kalau kata orang muda lah, tak ada kena hukum hakam ni kepada orang tua, kan, tentu orang tua tak ada buat maksiat, tapi ada. Dia bukan cerita tajuk disukai atau tidak disukai, berkenan atau tak berkenan. Tentang tajuk tutup aurat, wajib kena tutup aurat. Itu kena ingat betul-betul. Kita orang lelaki-lelaki ke, kita orang perempuan ke, dan tutup aurat tu biar bagi sempurna. Tutup aurat tu bagi sempurna lah. Tutup aurat tu memang segala yang menjadi aurat wajib ditutup. Janganlah dengan kain yang nipis, kain yang jarang. Dia pakai juga kain tudung, pakai juga baju kurung nipis, nampak lengan, nampak betih, nampak belakang. Tak jadi. Kena kain tu yang boleh menutup warna kulit tersebut. Ni kalau nipis kan, nampak warna kulit tu, ni tak sempurna, masih lagi haram, berdosa. Jangan pakai pakaian yang ketat. Janganlah jangan singkatkan kain tudung tu bagi nampak tek tu, labuhkan kain tudung. Bagi faham masalah menutup aurat, pakai kain tudung yang labuh. Labuh biar melepasi dada kita. Dada tu ni dada, lepas lagi kain tudung kita pakai tu. Kalau tidak tak lengkap lagi, masih lagi ada tabarruj dia panggil. Jangan pakai pakaian ketat, nampak bungkuk punya fit selok dengri dia pakai tu dia dan tak tutup aurat memang dah nampak dah. Memang tak tutup, memang tak nampak dah warna kulit tu, tapi nampak pula bentuk tubuh badan. Haram lagi, tak sempurna lagi cara pemakaian menutup aurat. Yang tu kena jaga-jaga. Tak kira lah orang muda ke orang tua ke, semacam je. Stokin, tapak kaki dalam mazhab kita Syafi'i ialah bagi orang perempuan sebahagian daripada aurat. Kena tutup kaki tu, tapak kaki tu. Nak tutup lagu mana, tutup pi dengan apa pun. Hak paling mudah bos stokin. Kan? Hak paling mudah hanya pakai stokin.
Hak kata orang perempuan boleh buka depan laki-laki ajnabi atas qaul yang dhaif tu, muka dengan dua tapak tangan je, dia tak kata kaki. Kaki tak masuk pada kata benda yang boleh dibuka. Bola perkara anggota yang boleh dizahirkan, tak ada kata pun. Itu pun ada pula qaid dengan syarat tak ada fitnah. Kalau ada berlaku fitnah, wajib tutup muka dan kedua-dua tapak tangan belakang tangan dia saat ni tu. Tu dia ada huraian lagi. Itu cerita tajuk menutup aurat. Itu orang perempuan lah. Kan pasal selalu duk perhati tengok masalah nutup aurat ni orang perempuan. Kan cara menutup auratnya kadang-kadang bukan nak ikut syarak sangat. Kan ikut trend, ikut fashion. Yang tu tak tahan tu. Kan pakai tudung tapi pakai baju lengan pendek. Tak ada nak fikir kita yang pakai tudung ni pasal apa. Kita faham pakai tudung ni pasal nak tutup aurat lah. Kalau nak kata aurat pakai apa? Pakai t-shirt je. Lengan ni tidak aurat ke? Lengan ni pun aurat. Jadi bukan pasal fashion tutup aurat ni, pasal nak laksanakan perintah Allah. Kena ingat tu. Kan Allah perintah kita suruh menutup aurat, maka atas kita nak melaksanakan tanggungjawab kita mematuhi perintah Allah, kita pun menutup aurat. Tu je. Tak ada pasal kerana passion tu passion. Ataupun terikut-ikut dengan orang nu ke orang ni ke, atau pasal kerana rambut dah beruban ke, dah tua ke, pakai tudung lah. Pasal duk muda duk segak lagi tunduk, tak payah kata aurat lah. Bukan pasal tu. Baik. Kita baca lagi. Lepas tu katanya lagi al-musannif, sambung lagi itu maksud tempat yang elok daripada tubuh perempuan ialah seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis, yakni pada sangat segera membinasakan. Pada ni orang panggil isyarat kepada wajah syabah. Tak ni musannif kata seperti. Itu maksud ayat Quran. Seperti tu maksud apa? Kita melihat ni, tengok saja satu benda haram, seolah-olah seperti kita, mata kita tu, kita lah telah dipanah oleh syaitan, oleh iblis. Iblis tu seolah-olahnya dia tu ada anak panah. Dia duk panah kita. Anak panah dia tu pulaknya ada racun. Racun yang membinasakan lah. Apabila kita dipanah dengan panah yang beracun, kan, dan kita binasa. Kita akan jadi rosak, binasa, mati. Dengan segera lah, dengan cepat. Itu maksudnya kalau kena anak panah betul. Kalau kena anak panah betul, buah racun pula. Tak buah racun pun mati dah. Out dah. Ni tambah-tambah racun pula lagi. Kan? Sat jadi mesra dengan tajamnya, dengan racunnya, mesra dengan darah kita masuk pergi ke jantung apa semua. Tak lama. Kan? Jadi itulah maksudnya pada sangat membinasakan. Jadi kalau kata kita melihat benda yang haram tu membinasakan kita, kita akan jadi rosak, binasa dengan cepat. Zahir kita akan jadi rosak, batin dalaman hati kita akan jadi rosak. Jangan duk tengok siapa nak hati dia tu tak rosak. Jangan duk lihat benda yang haram. Antaranya lah, banyak lagi kan. Antaranya punca rosak tadi ni pasal mata duk tengok maksiat. Tu maksud dia. Rosak binasa hati kita ni. Payah jadinya kita ni kalau hati kita rosak. Okey, sekali lagi musannif akan terangkan lagi. Maka
barang siapa meninggalkan dia kerana takut akan Allah Ta'ala. Syaratnya kerana takut kepada Allah, bukan takut kepada makhluk yang kita sebut di awal tadi. Baik. Jadi katanya musannif, maka barang siapalah yang meninggal akan dia mana tu tak sah ni, memandang kepada tempat yang elok. Tidak semestinya tempat yang elok tu ialah aurat. Hatta muka, wajah orang perempuan yang bukan aurat tu pun dia tak tengok. Tak ada sebab nak tengok, kecuali ada pasal lah. Kan, ada pasal terpaksa tengok, itu bab lain lah. Tapi kalau saja-saja nak tengok muka dia, nak perhati tengok hidung dia punya mancung, kan, nak tengok mata dia tu dia punya bulat, kan, tak payah tengok. Jangan tengok, pasal ia mengundang fitnah. Ia menyebabkan kita tu saat lagi timbul fitnah, naik nafsu, haram jadinya ketika tu. Itu kena faham. Terbangkitnya nafsu saja, walaupun yang kita tengok tadi bukan aurat dia, muka dia, maka ketika tu haram, berdosa kita. Itu tak ada pasal-pasal, jangan tengoklah. Nak tengok apa? Nak parti apa? Ni udah belik sembang tu, paling belik tengok, tapi tak mau tu. Sembang-sembang lah paling kelai. Dan nak sembang ada hal benar nak cakap, kan? Tengok langit tu, tengok kipas duduk tengah pusing tu, tengok pokok kan, tengok burung tengah terbang, sembang lah. Ni lawan beradab lagu tu. Kan? Yang lawan beradab tu pula bini orang pula. Satu cerita lain pula nanti. Baik. Jadi barang siapa, kita baca lagi, meninggalkan dia sani lah, memandang kepada tempat yang elok. Pasal apa? Yang dia tak tengok lah, bahasa mudah, tak tengok benda yang haram, kerana takut akan Allah Ta'ala. Pasal kerana nak menjunjungkan perintah daripada Allah yang melarang kita daripada memandang kepada tubuh orang perempuan tadi. Dan kita dilarang oleh Allah, kan, takutnya kita kepada Allah, berasa bersalah, berdosanya kita langgar larangan tegahan Allah ni. Oleh kerana kita nak menyahut ataupun nak menjunjung, nak melaksanakan ataupun nak mematuhi Allah perintah, jangan. Tu maksudnya perintah tu, bukan perintah suruh dah ni. Perintah dengan maksud larang. Jangan tengok, maka kita pun tak tengok. Kerana Allah panggil itu lillahi ta'ala kalau bahasa Arabnya, kan, kerana nak mentaati, nak mematuhi Allah, takut kita kepada Allah lebih daripada segala-galanya. Baik, nescaya, ini kebaikan dia, nescaya memperasakan dia tu barang siapa oleh Allah Ta'ala akan kesedapan amal ibadat. Ni dia panggil apa? Ganjaran, keuntungan, laba, faedah daripada kita meninggalkan maksiat kerana Allah, syarat dia. Jangan kerana makhluk. Buat ibadat pun jangan kerana makhluk, tinggalkan maksiat pun jangan kerana makhluk. Dua benda tu kena faham betul-betul. Yang kita selalu duk faham, buat ibadat kan mesti kerana Allah, betul. Tapi bukan yang tu saja. Tinggalkan maksiat
juga mesti kerana Allah. Takut kepada Allah, kan, berasa bersalahnya, kan, buat maksiat, buat durhaka kepada Allah, kan, berasa tak sanggupnya, kan, berasa bersalah, menyedari berasa bersalah kita buat maksiat, maka kerana itu tak maulah buat maksiat. Allah larang. Takut kepada kemurkaan Allah, takut kepada azab siksaan daripada Allah. Tu orang panggil kerana Allah. Faham maksud tinggalkan maksiat kerana Allah. Jadi keuntungan dia, ni janji, ni janji daripada Allah. Apa dia? Daripada baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah menerangkan apa kelebihan faedah kita tinggal maksiat kerana Allah. Nescaya memperasakan akan dia oleh Allah Ta'ala akan kesedapan amal ibadat yang menyukakan ia, yang menyukakan ia, ia mana? Ia sani, yang menyuka tu mana? Yang mengembirakan ia tu Allah akan dia, akan barang siapa yang menyukai akan dia. Di dhamir ia gini ya, kita buat kembali kepada amal ibadat sekali lagi ya, kita baiki dhamir dia. Yang menyukakan ia amal ibadat akan dia, yakni akan barang siapa. Situ baru kena dia punya dhamir, marji' dhamir dia. Maknanya apa? Ada dua perkara sini yang Nabi sebut. Yang pertama, kita buat amal ibadat, kita akan merasa seronok. Itu maksud dia. Sedapnya semayang, sedapnya puasa, lagi lapar, lagi pedih perut, lagi seronok pula berasa, kan? Kita ni lah ni, kalau lapar pedih perut sebab puasa, tak seronok. Patutnya kita rasa seronok buat ibadat, kan? Ikutlah apa ibadat semayang puasa tu, misal yang paling mudah kita bagi, ya. Lepas tu contoh-contoh yang lain banyak lagi lah amal ibadat yang kita maklum dah. Ataupun contoh yang paling mudah semayang, kan? Masuk takbir Allahu Akbar tu, dan dah berasa manisnya, seronoklah, sedap sungguh lah, tak tahu nak kata lah, sedapnya setara mana. Ni lagi duk semayang, lagi tak sedap, lagi tak seronok, malas lah nak semayang. Kalau semayang tak ada rasa apa, tawak lah, letih ya berasa semayang ni, penat ya berasa, silap-silap tak semayang terus. Kan? Banyak pasal orang tak semayang tu, kan? Tah dia berasa buang masa kah semayang ni, kan? Baik aku buat kerja daripada aku duduk semayang. Takutnya lagu tu dia lebih sedap buat kerja daripada semayang. Boleh jadi, kan? Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan gembira, menyukakan ia amal ibadat tu akan dia, suka nak buat, suka buat tu seronok dah, berasa selalu seronok, sedapnya, berasa seronok nak buat, suka nak buat amal ibadat tu. Dua benda tu, kan? Pasal apa? Pasal kita tak ada dosa. Tu je sebab yang nak sebut hari tu. Sebab apa? Sebab hati kita sihat, hati kita tak sakit, kan? Orang yang sihat, apa pun yang dia buat tentu dia seronok buat, kan? Kan minggu lepas anda bagi contoh makan, orang sihat dengan orang sakit, kan? Orang sihat kalau makan sungguh tak? Sungguh, kan? Tak ada lah lauk dia istimewa setara mana, kan?
Lauk dia ikan ruan bakar. Sedap. Orang kampung kan. Orang pekan pula cari lagu tu lah ni pun. Lepas cemuih daging ayam, daging kotak cemuih dah. Lepas tu sumbat pula buat bantut. Tahu bantut apa dia? Bakar lah. Sumbat boh lah dalam tu. Inti nyok dia apa tu. Bakar Oi sedap. Pas sampai belacan ayam asam ulam-ulaman je. Kan? Sayur ayak je. Tapi hawa kata sihat ni, 2 pinggan makan nasi tak berasa. Mau lagi. Bersungguh orang panggil. Sedap tak? Sedap tak tahu nak kata lah. Sendiri rasa lah. Sedap tu macam mana? Kan? Cuba sakit tengok. Cuba sakit. Kan? Ni hadis Nabi ni. Ulama' duk buat misal lah. Cuba kata kita demam lah hari tu, mulut pahit. Demam mulut pahit lah. Mulut pahit dia bawa mai saat ni supaya kita sebut makanan minuman saat ni. Ayam tu saya cerita lah segala hak sedap lah. Dulu cara dia, nama kita boleh sebut. Nama ayam lah tak kerti nak sebut dah. Kan? Pelik-pelik ingat nama. Tak apalah, terpulang lah hak mana kita berasa sedap. Kan? Lepas tu hidang depan kita. Kan? Lepas tu makan tak? Makan tu barangkali kena paksa. Orang paksa suruh makan. Anak kata, mak saat lagi nak makan ubat. Nak makan ubat kena makan nasi dulu. Perut kosong kali makan ubat. Terpaksa makan ya. Ikut dia tu, tak orang makan tu, orang tua tu. Tak lalu. Baik. Bukan kata orang tua lah, orang muda serupa juga. Kan? Kalau sakit kan, duk monyok je muka. Pasal apa tak bersungguh tu? Sakit, sebab sakit. Pasal apa kalau makan pada tawa, pada sedap ya amat dah tu. Orang yang sihat makan. Sakit, punca sakit. Tu beza sihat dengan sakit. Hati lagu itulah. Ada orang yang hati dia sihat, kan? Ada orang yang hati dia sakit. Orang yang hati dia sihat, masalah buat ibadat tak saat ni tu. Elok sungguh ibadat dia. Kan? Seronok sungguh dia buat ibadat. Kan? Manis sungguh amal ibadat yang dia buat. Tapi orang yang hati dia sakit, sakit pasal dosa saat ni. Punca dosa maksiat yang dia buat tadi. Contoh maksiat mata tu. Kan? Dah melekat dalam hati dia dosa-dosa hitam, keras, kedekang dah hati tu. Kan? Lalu apa lagi dah yang kita boleh harap dari hati yang hitam, yang kotor, kan? Untuk boleh berbuat ibadat atau untuk boleh merasai kesedapan buat ibadat, tak ada apa satu. Akhirnya tak buat ibadat, tak mau, tak berasa hati pun nak buat. Jaga-jaga dengan dosa, dengan maksiat yang kita dah buat ni, akibat dia berat. Hak mula jadi baik, tiba-tiba tak berjaga-jaga, duk kira nak buat maksiat juga. Bila-bila masa dia boleh tak jadi baik dah, dia akan jadi jahat, dia akan berubah. Ni tajuk cerita maksiat, kesan-kesan maksiat ke atas kita. Baik, habis tang situ, mudah saja, tak payah mana. Kemudian katanya lagi al-musannif menceritakan akan ini hadis oleh al-hakimu. Jadi ulama hadis yang meriwayatkan hadis ini ialah Imam Hakim. Habis buka kita hadis Imam Hakim, jumpalah hadis ni. Imam Hakim meriwayatkan hadis daripada syekh-syekh dia, daripada sahabat Huzaifah, sahabat namanya Huzaifah radhiyallahu anhu. Itu nama perawi yang menceritakan hadis daripada baginda Rasulullah. Dan menghukumkan ia al-Hakim akan sanadnya, sanad ini hadis guru-guru syekh-syekh dia tu dengan sahih. Semua sanadnya menepati syarat makbul, menepati syarat
untuk diterima akan hadis itu, perawi-perawinya semua menepati ta'rif. Nah, perawi yang siqahnya, yang dhabitnya, nah, adalah syarat-syarat makbul hadis tu. Dan maka hadis ni di sisi Imam Hakim ialah hadis yang sahih, hadis nombor 1, grade 1. Kan? Baik. Lepas tu habis. Jadi baca, belajar, mengaji, faham betul-betul. Nah, ni nak jadi amalan kita ni. Kan? Kita nak beramal sampai mati esok. Inilah pembawakan kita, inilah pakaian kita. Nah, amalan ni pakaian kita. Nah, kita pakai dengan amalan, nah, sampai kita mati esok. Kemudian dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli bani adama hazzuhu minaz zina fal aynani tazniyani wa zinahuma nazaru wal yadani tazniyani wa zinahuma al batshu war rijlani tazniyani wa zinahuma al mashyu wal famu yazni wa zinahu taqbilu wal qalbu yahummu wa yusaddiqu dhalikal farju au yukazzibuhu. Panjang juga hadis dia. Artinya, arti sabda Nabi. Tengok apa reti dia. Nah, kelebihan kita mengaji, kalau dia buat mai dalil Al-Quran ke hadis ke, sehari dia akan buah makna dia. Bukan setakat buah makna, dia tafsir pula. Kan? Nah, tak payah nak mengaji kita tafsir dah. Berkenaan dengan ayat kita mengaji itulah. Kan? Pasal syekh kita ni, dia tolong tafsir dah. Dia tafsir tu dia ambil dalam kitab-kitab tafsir tu. Bukan dia mereka tafsiran dia tu. Baik, artinya, arti sabda Nabi, ada bagi tiap-tiap manusia itu, bahagiannya tiap-tiap manusia daripada zina. Ni ada zina mata lah, ada zina macam-macam lagi. Nanti kita akan mengaji lagi hadis Nabi ni. Nah, jadi katanya Nabi, ada bagi kita lah tiap-tiap manusia ada bahagiannya daripada zina. Nah, mana setiap anggota kita, tangan, kaki, kemaluan, mulut, mata juga berzina. Nah, ataupun satu lagi maksudnya, nah, jalan ataupun sebab melakukan zina. Tu yang duk buat maksiat zina tu, zina besar tu, ada sebab-sebab dia. Sebabnya mata duk tengok, sebabnya tangan duk pegang, sebabnya kaki duk berjalan api, kan? Sebabnya mulut aduk cium. Tu sebab menyebabkan jadi berlakunya maksiat zina. Nah, jadi pelihara yang ni dulu. Nak pelihara zina besar, pelihara anggota-anggota kita daripada menyebabkan kita melakukan zina. Nah, baik. Maka dua mata itu ialah berzina keduanya, kedua mata. Maknanya kalau dah buat maksiat zina, haram berdosa lah. Cuma tidaklah haram berdosa macam kita buat zina betul. Ni maksiat mata orang panggil. Nak cuba ceritanya, punca berlaku maksiat zina hak besar tu, kih mata duk tengok tu. Maka dia panggil zina mata orang panggil.
Dan zina keduanya, kedua mata tu macam mana? Hak kata mata tu berzina, ialah memandang kepada barang yang tiada harus dipandang. Tu nah, selalunya puncanya mata lah. Awalnya puncanya mata. Melihat. Nah, betul dikaitkan dengan melihat dengan maksiat zina. Jadi kita ni terberasa dalam hati kita nak buat zina, kan? Tu duk tengok tu. Duk tengok hak tu, duk tengok hak ni. Hak yang kita tengok tu benda haram. Baik laki-lakinya, baik perempuannya, maka dipanggil maksiat mata. Jadi haram, jadi berdosa lah. Siapa duk tengok benda haram ni? Kan? Dia duk tengok benda perkara yang haram dia tengok. Tu erti dia. Baik, itu namanya maksiat maksiat mata lah, ataupun zina mata. Lepas tu, dan kedua tangan itu ialah berzina keduanya, kedua tangan, dua belah tangan kita kiri dan kanan ni pun juga berzina. Ataupun menjadi sebab kepada terjadinya zina. Apa dia zina tangan ni? Dan bermula zina keduanya, yakni kedua tangan, ialah menampar akan yang dilarang, menamparnya tu barang yang, namanya kembali ke yang. Maksud tampak ni bukan hampir tampak kawan tu lagu tu dah, kita faham tu, menyentuh, bersentuhan. Duk lawan bersentuh, pi pegang tangan dia ke, sentuh kulit dia. Lawan bersentuh ke, hang sentuh aku sentuh hang ke, kan? Ataupun duk bersalaman tangan tu, kan? Benda tak boleh sentuh, haram nak pegang, habi pegang, kan? Sehari ke mula-mulanya tengok, lepas tengok pegang. Kan? Lepas pegang dia nak koi melarat lah, kan? Dia koi sungguh, lepas tu jadi zina. Jalan zina, punca berlakunya zina. Salah satunya jalan ni, dua tangan kita. Sebab tu syarak mengharamkan kita bersentuhan laki-laki perempuan. Kalau tidak isteri kita ataupun bukan mahram kita, jangan bersentuh. Sentuh haram dengan sengaja lah. Kalau tak sengaja, tak ada arah lah yang tu, kan? Kita maklum dah siapa perempuan yang mahram, siapa perempuan yang bukan mahram kita. Suami isteri dia tak panggil mahram. Dia ni dipanggil orang yang halal. Suami dengan isteri. Haram ni orang yang haram kita nak kahwin, tu baru namanya mahram. Tak boleh kita nak letak suami atau isteri itu ialah mahram, kan? Dia duduk dikeluar, dia duduk bab tajuk lain. Tidak haram. Nak pegang, nak tengok, mana ada haram. Mahram tu yang haram kita nikah kahwin. Ni perempuan ni sebab dia ajnabiyah, bukan mahram kita, bukan suami isteri kita, orang yang halal kita berkahwin dengan dia, kan? Orang ni tak boleh sentuh. Inilah usafihun nisa. Sabda baginda Rasulullah, jawab kata daripada kata silap ana, perawinya Aisyah, kan? Baginda Rasul bersabda, sesungguhnya aku tak bersalaman tangan dengan orang perempuan. Pasti ada tuduhan. Suatu berlaku bai'ah di antara Nabi dan dengan orang perempuan, didakwa Nabi bersalaman. Nabi cuma angkat tangan. Dakwa bai'ah, aku janji taat setia umat Islam dengan baginda Rasulullah. Dengan sahabat laki-laki, ya, salam tangan masa berbai'ah setiap seorang. Baik, jangan duk pi faham-fahaman yang tak betul tu. Dia kata Nabi bersalam,
awak kita tak boleh salam siapa? Sesat sungguh lah kan, tak betul banyak manusia ni. Baik, habis tang situ lah, mudah saja. Lepas tu sambung lagi pasal hadis Nabi ni. Dan kedua kaki ialah berzina keduanya. Kedua kaki pun dia buat maksiat zina. Haram lah nak abadnya maksiat kaki, buat maksiat. Dan banyak mana dosa dia, wallahu alam lah kan. 10 ke dosanya, 20 ke kan. Tak tahulah tu, kita tahu berdosa je lah. Dan bermula zina keduanya, kedua kaki ni ialah berjalan kepada tempat yang haram, berjalan kepadanya, kepada tempat dia pergi tempat hak dia nak buat maksiat zina tadi. Jalan, lepas tu kan sampai tang tu jumpa mana perempuan hak dia nak berzina, dia pun berzina. Jadi kaki duk langkah tu. Orang suruh melangkah pergi ke masjid, pergi melangkah pergi tempat hak nak berzina. Kan? Dikira satu tak tahulah banyak mana dosa, wallahu a'lam, tapi hak tentu berdosa lah. Tak usah lah, tu maksiat. Nak menjaga ni anggota zahir yang ni lah, mata, tangan, kaki, anggota batin hati kita. Kan? Dua-dua ni kita nak kena jaga, nak kena pelihara. Kalau tidak kita bermasalah lah, macam-macam masalah. Kita dengan Tuhan ni masih jauh lagi kan. Kalau gitulah gayanya kita dah buat maksiat ni kan, tak panggil lagi kita tu hampir dekat dengan Allah. Orang panggil duk jauh, semakin jauh pun tak tahu. Dan bermula mulut itu ialah berzina. Ia mulut pun duk berzina. Lagu mana mulut tu duk buat zina? Dan zina mulut ialah mengkucup akan yang tiada halal dikucup. Mencium makna mengkucup ni. Pergi cium orang perempuan, orang lelaki-lelaki lah, dia pergi cium orang perempuan yang dia tidak halal nak cium. Kalau bini hang tak apa kan, silakanlah. Ni bukan tidak halal, bukan isteri hang pun, benda yang haram hang buat, benda haram kan. Jadi setiap apabila contohnya apabila seseorang tu dia melakukan maksiat zina, dia bukan hanya buat maksiat zina saja tau, dia buat maksiat lain lagi. Maksiat melihat, maksiat mata, maksiat tangan duk bersentuhan, maksiat mulut duk cium, maksiat kaki dia berjalan tempat maksiat nak berzina tadi. Selain daripada maksiat zina tu sendiri, banyak sungguh maksiat kan, jenuh taubat. Kalau terbuatlah, bukan terbuatlah, kalau buat, kalau kita ada melakukan maksiat zina, banyak perkara yang kita kena bertaubat kepada Allah. Taubatlah, besar mana pun dosa kita, bertaubat. Hak tu mesti bersihkan, cuci basuh maksiat ni dengan taubat kan. Kita mengaku diri kita macam-macam dosa kita buat kan. Baru sehari dua ni yang kenal masjid kan, baru jumpa tangga masjid. Dulu tak jumpa lagi tangga masjid, dulu heroin kan. Tak apa nak buat ke mana, itu zaman gelap kita. Allah bercerahkanlah kita, beri hidayah dekat kita, nampak dah kesalahan kita kan. Kita pun lalu berasa bersalah, bertaubatlah, jangan tak bertaubat kan. Takkan nak bawa heret dosa sekali dengan kita masa mati esok. Cuci bang, bersih sebelum mati. Jangan bagi ada apa hutang kita dengan Allah Ta'ala. Tu je kan. Kita duduk belajar mengaji ni. Baik, itu maksiat mulut. Hingga kan ada satu orang ulama berkata, nanti ingat nama ulama ni, dia kata kepada pelaku zina tu, si pelaku zina, masa dia berzina, wajib dia kena pejam mata. Wajib kena pejam mata, jangan tengok. Haram lah tengok. Zina tu haram dah. Kalau buka kat mata, tambah satu lagi maksiat mata. Sentuh
tambah pula satu lagi maksiat sentuh. Berlambak-lambak dosa kita. Begitulah uraian ulama'nya. Lepas tu, dan bermula hati itu ialah berkehendak. Ia hati ni qalbi kita, batin kita, dalaman kita, jantung lah asal makna dia. Tapi duk biasa dah lidah Melayu kita panggil hati nah. Dan bermula hati itu ialah berkehendak. Ia hati nak apa? Nak buat zina, nak berzina. Itu kerja hati. Hati pun setan dalam perut pun duk asuk ingin syahwat, terbangkit nafsu syahwat, dan mencita-cita ia hati. Dan yang boleh berzina pasal hati juga nak berzina, baru dia panggil berzina. Kalau tak sengaja, orang tak panggil berzina. Kalau lah kita kata tak sengaja, dia ingat bini dia, rupanya bukan. Itu tak sengaja, orang tak panggil berzina, tak berdosa. Ni ceritanya hang sengaja nak berzina. Hang memang ada niat, kehendak, cita-cita hati, memang nak buat zina. Itu sebab jalan kamu tu berzina. Lepas tu akhir sekali terjadilah zina, sungguhlah aneh. Dan membenarkan akan yang demikian itu anggota yang tersebut tadi. Mata sampailah ke hati Ustaz ni. Siapa yang akan mengikut, membenar tu akan turut akan ikut oleh faraj, oleh kemaluan kita. Akhirnya berlaku sungguhlah maksiat zina. Tu jalan-jalan terjadinya zina. Tentu jangan lupa bertaubat. Kita mesti bertaubat, besar mana pun dosa kita. Taubat tu taubat nasuha dulu ni kita biasa belajar dah. Tajuk taubat ni. Jangan tak peduli, jangan tak kisah dengan dosa kita. Dosa kita masing-masing kita ni, kita mesti bertaubat dengan Allah. Mesti mengaku bersalah di hadrat Allah Ta'ala. Mengakulah kesalahan kita, akurlah kesilapan kesalahan kita, menyesailah sungguh-sungguh kepada Allah atas kejahatan kita ni. Begitulah tajuk taubat hari tu. Lepas tu membenar macam mana? Dengan ni ta'aluk pada kita membenarkan, dengan bahawa mengerjakan dia tu faraj akan zina itu, atau mendustakan ia faraj akan dia, yakni akan zina. Kemudian kembali kepada hati, sama ada hati setuju nak berzina ataupun hati tak bersetuju nak berzina. Kalau kitanya kuat, kita tak bersetuju melakukan maksiat zina. Tapi kalau kita tak kuat, imannya dhaif, lemah, batinnya pun lemah, rohaninya tak kuat, bersetuju terus buat zina, cari jalan, dia akan nak buat zina. Baik. Lepas tu mendusta tadi dengan bahawa tertegah ia siapa? Faraj daripada zina. Jadi faraj kita, kemaluan kita, setuju atau tidak lah maksud dia. Jadi hadis ni siapa perawi dia? Menceritakan akan ini hadis oleh Imam Muslim atau perawi hadis kitanya, dan juga seorang lagi, dan Al-Baihaqi pun juga meriwayatkan hadis ini. Sahabat asal pokok hadis ni daripada sahabat mana? Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ni hadis sahih lah. Tadi pun hadis sahih juga kan. Begitulah hadis-hadisnya. Baik, kita berhentilah setakat tu. Dan ada pada hadis ini menunjukkan atas bahawasanya asal sikit lagi sebab salah Rabihan ni
Baik, jadi nak cerita tentang mata, tajuk kita duk belajar kan tak anggota mata kan. Okey. Dan ada pada hadis ini, tadilah hadis yang kita baca tadi, menunjukkan atas bahawasanya asal ataupun punca ataupun sebab bagi zina faraj itu, zina kemaluan kita ni, antara salah satu puncanya ialah dua mata. Kan tadi kita sebut awal-awal Nabi sebut tadi, dua mata berzina tadi kan. Salah satu punca sebab orang berzina. Baik, kita berhenti tentulah qala al-musannif, dan hendaklah menilik engkau kepada segala anggota engkau ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam.